Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Tuhfatul Tullab ala Idahil Albab, muka surat yang ke-99. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Subtopiknya zauj sahaya, iaitu suami hamba, suaminya status hamba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu taala, dan sahaya jikalau mukatab atau muba'ad atau mudabbar sekalipun tiada sah ia berkahwin dengan tiada izin penghulunya. Jadi sekarang ni masuk bab sahaya, dia kata dan sahaya. Mana secara umum lah. Jikalau mukatab tu ghayah dia. Jikalau mukatab. Jadi hamba mukatab ialah hamba yang mana kalaulah dia itu ditaklikkan oleh penghulu dia untuk bebas dia dengan syarat bayaran. Tu mukatab. Contohnya penghulu kata aku merdekakan engkau dengan syarat bayar setiap bulan RM100 dalam masa 3 bulan. Mana bulan pertama RM100, bulan kedua RM100, bulan ketiga RM100, dia pun bebas. Tu hamba mukatab. Hamba yang dijanjikan sesuatu lah. Sebab tu hamba mukatab layak dapat zakat untuk dia bayar kepada hamba, penghulu dia. Atau muba'ad. Muba'ad ni pula separuh. Separuh ni maknanya hamba tersebut dia ada beberapa tuan. Biasanya 2 lah. Dia ada beberapa tuan, maka asalnya dia tu hamba bagi 2 tuan. Asalnya dia tu hamba bagi 2 tuan. Tapi disebabkan sebahagian tuan dia itu sudah memerdekakan dia, maka dia panggil sebagai hamba muba'ad. Dia panggil sebagai apa dia? Sebagai hamba muba'ad. Tu dia panggil sebagai hamba muba'ad. Hamba yang separuhnya hamba, separuhnya lagi bukan hamba. Separuhnya lagi hamba, separuh lagi bukan hamba. Lepas tu seterusnya hamba mudabbar. Lepas tu seterusnya hamba mudabbar. Mudabbar asalnya dabbara yudabbiru tadbiran wa huwa mudabbirun wa dzaka mudabbarun. Hamba mudabbar ni pula hamba mudabbar ni begini. Penghulu dia kata barang siapa maksudnya majikan ataupun penghulu dia kata gini, ketika aku meninggal dunia aku merdekakan engkau. Ketika aku meninggal dunia aku meninggalkan engkau. Maka tu dia panggil hamba mudabbar. Mudah ya, nak beza. Hamba mukatab, hamba yang dijanjikan kepada dia untuk merdeka ketika hidup dengan bayaran tertentu setiap bulan.
adalah had bulan tu 3 bulan ke 4 bulan ke, maka dia layak untuk dapat zakat. Okey, andai kata dia suruh bayar per bulan, contoh sebulan 100, dia suruh bayar 4 bulan, jadi 400. Boleh ke dok hamba tersebut kalau dia ada 400 dia bayar 100, dia bayar sekaligus 400? Tak boleh. Dia kena bayar bertempoh juga. Tu hamba mukatab. Hamba muba'ab dia ada 2 tuan misalnya. Sebahagiannya memerdekakan dia, sebahagiannya lagi masih menyentapkan dia sebagai hamba. Maka tu hamba muba'ab, separuh merdeka. Hamba mudabbar pula ialah hamba yang mana penghulunya kata, aku akan bebas engkau ketika aku meninggal. Itu dia panggil hamba mudabbar. Habis. Kemudian dah kalau dia tak taklid kata kalau dia meninggal, dia masih tetap hamba. Kalau dia tidak ada sirah begitu, ya masih tetap hamba. Maka dia jadi hamba kepada waris dia. Waris dia. Maka jadi nak kata isunya sahaya ni, suami ni tiada sah ia sahaya berkahwin dengan tiada izin penghulunya, penghulu hamba tadi. Maka jika berkahwin ia hamba, yakni tanpa izin. Kalau tanpa izin, maka nikahnya hamba itu batal. Batal. Habis. Kashfun niqab kita. Qala, kata musannif tiada sah ia berkahwin dengan tiada izin penghulunya. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati al-fadhi minhaj. Sebenarnya Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhi minhaj. Itu asal Hazzah tu. Dan Syekh Muhammad Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala dalam Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj menyatakan bahawa tidak sah tersebut berlaku meskipun penghulunya itu seorang yang kafir sekalipun. Dan ini tak dalam kitab kita Idahul Ba'. Dia kata walaupun penghulu itu kafir sekalipun. Bukan itu sahaja, bahkan tidak sah pernikahan tersebut berlaku sama ada hamba tersebut merupakan seorang hamba muba'ab, tadi kita sebut, mukatab, dan hamba yang ditaklikkan dengan suatu sifat, dan selain daripada mereka itu yang tersebut. Jadi hamba ni banyak jenis. Hamba ni banyak jenis lah. Hamba mukatab, hamba waqaf. Pada hari lepas ni hamba waqaf pula. Lepas pada ni suami itu hamba waqaf. Macam-macam hamba. Syekh Ad-Damiri rahimahullah ta'ala mana secara mutlak, kalau apa sekalipun status dia panggil hamba, maka tetap tidak boleh menikah melainkan dengan izin penghulu. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa pernikahannya itu tidak sah sama ada penghulunya merupakan seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Ini ghayah yang kedua. Tadi ghayah pertama kata orang kafir ke orang Islam tuan dia tetap kena izin. Hak ni pula ghayah kedua, perempuan ke lelaki ke tuan dia kena minta izin juga. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Tuhfatul Muhtaj fi Syarhil Minhaj bahawa sebab tidak sahnya pernikahan ialah berlaku hajar. Hajar tu atau sekatan. Tu dia punya atah muradif. Maksud samalah hajar ni ditahan, disekat atas hamba untuk berbuat demikian. Apa berbuat demikian? Yakni untuk bernikah. Jadi sebab tidak sahnya asal hamba ni dia tersekat, dia terhalang diri dia daripada bernikah. Dengan izin daripada penghulu dia, maka dia pun boleh bernikah. Selesai. Tu illah kenapa tidak sah bernikah. Para ulama Asy-Syafi'iyah dan al-ashab Asy-Syafi'iyah telah bersepakat atasnya, atas kata hukum tidak sah. Bukan itu sahaja, bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah telah menjelaskan dalam aku tidak mengetahui salah seorang yang aku pernah berjumpa dan juga tiada yang diceritakan kepadaku daripadanya, yakni daripada kalangan ahli ilmu, bahawa berlaku perselisihan pandangan ulama di sini. Jadi kata Imam Syafi'i, aku tak pernah tahu salah seorang pun yang aku pernah jumpa dan ada yang diceritakan kepadaku kata tak ada khilaf dalam bab ni, tak ada. Aku tak pernah jumpa lagi. Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa pendapat ini berbeza dengan Imam Malik radhiyallahu ta'ala anhu dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Beza dengan pandangan dua imam besar. Ingat pendapat dua imam ini belum tentu makna mazhab dia berpegang begitu. Macam kita lah, Imam Syafi'i kata sekian, belum tentu mazhab Syafi'i pun begitu. Hal ini kerana Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah berpendapat bahawa pernikahan hamba tanpa izin penghulunya itu sah. Kata dia sah. Akan tetapi harus bagi penghulunya itu melakukan fasakh terhadap pernikahan tersebut. Jadi kita kata macam seolah-olah tak ada faedah juga.
Tapi ada faedah nisbah sah. Sah dan nikah, sah kata Imam Malik, tapi penghulu berhak untuk fasakh. Kalau kita mazhab Syafi'i, awal-awal lagi tidak sah. Kalau sah, kalau izin barulah sah. Dan hak fasakh tu juga milik pada apabila telah izin oleh penghulu tadi ya. Penghulu tadi memberikan izin kepada dia untuk bernikah, maka sahlah hamba tu jadi suami kepada orang lain. Menurut mazhab Malikiyah, akad pernikahan yang dilaksanakan itu sah. Ni mazhab dia. Ni baru kata mazhab. Tadi Imam Malik saja, belum tentu mazhab dia begitu. Ni ta'in. Dia tentukan memang mazhab Malikiyah begini. Akad pernikahan yang dilaksanakan itu sah, akan tetapi tidak dibolehkan ke atas hambanya itu melakukan persetubuhan dan selainnya. Pula dah. Jadi pernikahan tu kata sah tetapi tak boleh setubuh. Ni kes apa? Kes tak dapat izin daripada tuan penghulu. Jadi tak dapat edah juga kahwin. Kahwin tak disetubuh. Ya. Dan selainnya daripada perkara yang bergantung kepada akad akan kebolehan dan halalnya melainkan dengan izin penghulu. Apa-apalah. Setubuh ke sentuh ke, tak dapat tidak mesti kena izin penghulu. Tak boleh dia itu bernikah dan sah pernikahannya kemudian setubuh. Itu mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i kerak awal dah, daripada awal tidak sah. Perkara ini disebutkan dalam Manhul Jalil ala Syarhil Khalil. Ini salah satu kitab mazhab Maliki. Ketika ia berkata harus bagi penghulu menolak pernikahan yang dilaksanakan oleh hamba tersebut dengan satu tolak. Jadi ada hak lah penghulu itu masuk campur supaya sah tolak tersebut sebagai tolak bain. Nanti kita akan bahas dalam bab tolak bain. Bain ada dua lah. Bain sughra, bain kubra. Kalau yang biasa ni, tolak 1, 2 ni tolak raj'i. Hal ini berlaku kerana tolak raj'i ini hanya sahaja berlaku pada nikah yang lazim. Lagi pula halal melakukan persetubuhan. Sedangkan masalah ini bukannya pernikahan yang lazim. Lazim ni mana pernikahan yang orang panggil sah dan mempunyai milik untuk tolak. Dia tak ada sini. Hamba ni hanya sah pernikahan tapi tak boleh setubuh. Jadi pernikahan tu seolah-olah tidak melazimi hamba tersebut. Tidak ada hak secara mutlak untuk setubuh. Sebab apa? Sebab tak dapat izin penghulu. Ni mazhab Maliki ya. Mazhab Maliki ni. Dan dilarang. Jadi dia kena tolak bain lah. Dia tidak boleh tolak raj'i. Sebab tolak raj'i ni adalah sah dan boleh bagi orang yang halal untuk melakukan persetubuhan. Sekarang ni dia tidak halal untuk melakukan persetubuhan sebab tak dapat izin penghulu. Maka penghulu boleh sahkan jatuh tolak tapi sebagai tolak bain. Tolak bain banyaklah. Adalah fasakh dan sebagainya. Kemudian, adapun Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pula berpandangan bahawa status pernikahannya itu tawakuf. Yang terhenti atas keizinan yang diberikan oleh penghulu. Tawakuf. Status pernikahan. Nisbah sah dan tidak itulah bergantung kepada izin penghulu. Syekh Ad-Damili rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa dalil mazhab Syafi'iyah yang menyatakan tidak sah pernikahan tersebut adalah berdasarkan sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dalil. Mana-mana hamba lelaki yang bernikah tanpa mendapatkan keizinan daripada penghulunya, maka dia seorang yang berzina. Seorang yang berzina. Jadi ini dalil yang jelas dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa dia kata dia seorang yang berzina? Kerana tidak sah pernikahan. Bila tidak sah pernikahan, maka kalau setubuh juga macam berzina lah. Dalam satu riwayat lain yang disahihkannya oleh Imam Al-Hakim, dia kata maka nikahnya itu batal. Lagi jelas. Dalam Sunan Abi Daud dan Sunan At-Tirmidzi itu hadisnya daripada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil daripada Jabir. Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan bahawa hadis tersebut bertaraf hasan sahih. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullah daripada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil daripada Ibnu Umar. Mana? Abdullah ibn Muhammad bin Aqil ni riwayat jalur daripada dua orang. Jabir dengan Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ni main hadis pula ni. Perawi yang bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil yang disebutkan di atas itu dapat dijadikan atau dibuat hujjah pada hadis yang diriwayatkannya. Mana dari sudut ilmu hadis dia ni orang fiqah sehingga boleh buat hujjah. Sebab hadis yang boleh buat hujjah dua, hadis sahih, hadis hasan.
Adapun hadisnya yang diriwayatkan oleh para ulama usuliyun daripada Abdullah. Usuliyun ni kalau dalam kitab Hasyiah Syarqawi dia kata boleh jadi dua orang, dua puak. Sama ada usul fiqh ataupun usuluddin. Sama ada usul fiqh ataupun usuluddin. Jadi di sini usuluddin lah la'allanya. Daripada Abdullah ibn Unais bahwasanya Jabir bin Abdullah telah bermusafir selama sebulan perjalanan untuk mendengar hadis tersebut. Maka ia tertolak kerana dia berseorangan dalam meriwayatkan hadis tersebut. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh para ulama usuliyun daripada Abdullah bin Unais tak diterima sebab dia seorang je. Tu dalam meriwayatkan hadis ataupun istilah dia gharib. Bukan itu sahaja, bahkan berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap nasab bagi Abdullah ibn Unais. Beza dengan perawi yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Hak tu dia boleh dibuat hujah. Ini dari sudut ilmu hadis lah. Perawi siqah tak siqah tu. Jadi mana mazhab Syafi'i kita ambil pendapat daripada ambil riwayat daripada Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil yang boleh menjadikan hujah. Sebahagian pandangan menyatakan bahawa orang tersebut daripada kaum Juhani. Dan sebahagiannya lagi mengatakan bahawa beliau daripada kaum Ansari. Beliau ni tadilah Abdullah bin Unais. Jadi ada berlaku khilaf. Sebahagian kata dia kaum Juhani, sebahagian kata Al-Ansari. Para ulama berselisih pandangan sama ada Abdullah ibn Muhammad dengan Abdullah bin Unais itu merupakan orang yang sama ataupun berlainan. Pulak dah. Hak tadi Abdullah bin Muhammad bin Aqil tu, ulama khilaf pula. Adakah dia sama dengan Abdullah bin Unais ataupun tidak? Khilaf pula. Begitu juga berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada Jabir ini sampai ke negeri Syam atau Mesir. Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil ambil daripada Jabir. Kemudian ulama khilaf Jabir ni pernah sampai ke Syam ataupun Mesir. Khilaf. Jabir ni pernah pergi ke Syam ke, pernah pergi ke Mesir. Ibnu Aqil itu terkenal dengan kesilapannya. Ibnu Aqil siapa dia? Ibnu Aqil itu tok dia lah. Abdullah bin Muhammad ibn Aqil. Ibnu Aqil itu terkenal dengan kesilapannya dan buruk hafazannya terhadap hadis-hadis Nabi SAW. Ni dia panggil al-jarah. Ilmu jarah. Jarah ni makna dia bubuh orang. Mengumpat yang dihalalkan. Kerana Allah Ta'ala. Mengumpat yang dihalalkan kerana Allah Ta'ala. Kerana nak menjaga hadis-hadis Nabi SAW. Imam Abu Zur'ah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Ma'in rahimahullahu ta'ala. Ni ulama hadis belakang ni. Imam Ibnu Mahdi rahimahullahu ta'ala. Dan Imam Abu Hatim rahimahullahu ta'ala telah berkata dan mengkritik perihal beliau. Mana ada al-jarah bukannya at-ta'dil. Mana ada sikit masalah lah. Ala kulli hal dia berlaku pada Ibnu Aqil, bukan Abdullah bin Muhammad bin Aqil. Kalau ikutkan Abdullah bin Muhammad bin Aqil itu tok dia lah. Habis. Tidak dikenakan sesuatu ke atas hamba lelaki yang bernikah tanpa keizinan wali dengan terjadinya persetubuhan. Okey, sekarang ni kita kata mazhab Syafi'i tidak sah. Dah kalau dia menikah dia setubuh lah ke mana? Maka inilah persoalan dia. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa apa yang dapat difahami daripada sebutan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang hamba lelaki apabila telah bersetubuh dengan seorang perempuan yang tidak diizinkan oleh penghulu untuk dirinya bernikah, maka tidak akan dikenakan suatu pun atas hamba tersebut. Yang ini suatu pun daripada hudud. Tak kena rejam ke apa, tak ada. Seperti mana berlaku pada permasalahan orang yang safih. Orang yang safih itu tu bernikah dengan seorang perempuan tanpa mendapatkan keizinan daripada walinya. Maka dari sudut zahirnya hukum tidak sah. Tiba-tiba berlaku persetubuhan. Maka tidak jadikan sebagai ada hukuman hudud yang berzina. Tidak. Sebab berzina ni semata-mata tak ada akad. Memang tak ada akad langsung. Berawal. Tu. Kalau hak ni ada akad cuma tidak sah, berlaku juga setubuh, maka tidak dijadikan hukum hudud atas dia. Tidak. Al-Qadhi Husain dalam fatwanya juga menyatakan bahawa hamba lelaki tersebut tidak akan dikenakan hukuman hudud jikalau melakukan persetubuhan tersebut hal keadaan tidak mendapat keizinan daripada penghulu untuk bernikah. Samalah pendapat dengan Al-Qadhi Husain. Al-Qadhi Husain salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Salah satu qadhi dalam mazhab Syafi'i. Sehingga kan bila sebut Al-Qadhi semata-mata tanpa sebut nama selepas pada Qadhi merujuk kepada Al-Qadhi Husain.
Ini berbeza dengan pandangan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah. Beliau rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni perkataan Imam Nawawi rahimahullah iaitu batal, memberi faham bahawasanya apabila seorang hamba lelaki melakukan persetubuhan, maka tidak diwajibkan atas hamba tersebut sesuatu pun. Sama. Namun begitu pada hakikatnya ia bukanlah maksudnya seperti mana sebahagian pensyarah Minhajul Talibin memberi waham terhadap perkara tersebut. Sebaliknya wajib dikenakan mahar mithil. Gitu. Jadi dia kata sini. Perkataan Imam Nawawi yang kata batal, memberi faham. Ni kata memberi faham ni kalau bahasa Arab dia panggil yaqtadi. Kalau orang pondok panggil dengung-dengung cakapan. Dengung-dengung cakapan itulah memberi faham. Zahir kata Imam Nawawi kata batal tu memberi faham kata apabila seorang hamba lelaki melakukan persetubuhan tak wajib atas hamba tu sesuatu. Mana tak wajib? Dikenakan hukum hudud ke apa tak wajib langsung. Tapi beza kata Syekh Khatib Syirbini. Dia kata namun begitu pada hakikatnya ia bukanlah maksudnya seperti mana sebahagian pensyarah Minhajul Talibin memberi waham perkara tersebut. Mana tak wajib memang tak wajib terus. Tidak ada yang wajib. Apa dia? Sebaliknya wajib dikenakan mahar mithil pada zimmah hamba tersebut. Zimmah ni tanggungan hamba tu. Mana dia wajib membayar mahar mithil sebab dah guna farah dia. Dah guna farah orang tersebut. Seperti mana dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam bab pernikahan hamba. Syekh Ar-Rashidi rahimahullah telah menyatakan dalam Hasyiah Ar-Rashidi ala Nihayatil Muhtaj bahawa dikatakan wajib dikenakan mahar mithil tersebut jikalau hamba tersebut melakukan persetubuhan. Mana kalau tak melakukan persetubuhan tak kenalah. Kalau dia melakukan persetubuhan baru kena sebab mahar mithil ni berlaku bila sudah tercemar farah dia itu dengan zakar orang lain. Tu mahar mithil, mahar yang seumpama perempuan di tempat tu. Hukum menikahkan hamba lelaki jikalau penghulunya enggan menikahkannya. Jadi penghulu sekarang ni tak mau menikahkan hamba lelaki itu. Hamba hakim pula pergi nikahkan hamba lelaki itu. Boleh ke tak? Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj dan Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj di Syarh Minhaj telah menukilkan perkataan Imam Al-Azra'i rahimahullahu ta'ala bahawa jikalau hamba lelaki tersebut apabila meminta keizinan daripada penghulunya untuk bernikah lalu penghulunya tidak membenarkannya, maka boleh bagi hamba tersebut mengangkatkan kes tersebut kepada hakim. Maka hakim tersebut akan menyuruh penghulunya untuk memberikan keizinan tersebut. Sebaliknya jikalau hamba lelaki tersebut tidak mengizinkannya juga. Bukan ni. Jikalau penghulu bagi hamba lelaki la'anlah sawak tu. Bukannya hamba lelaki berizin. Maka hakim mana tadi? Sebaliknya jikalau penghulu hamba lelaki tersebut tidak mengizinkannya. Bukan hamba lelaki berizin. Jikalau penghulu hamba lelaki tersebut tidak mengizinkannya juga, maka boleh bagi hakim memberikan keizinan bernikah kepadanya kepada hamba lelaki. Ataupun hakim itu sendiri yang menikahkannya dengan seorang perempuan. Noktah. Ini senanglah. Sekarang ni dia kata dalam kes ni hamba lelaki minta izin dah. Penghulu tak mau bagi nikah. Maka dia pun reportlah ke hakim. Bila report ke hakim, hakim suruh penghulu ni nikahkan dia. Pun tak mau juga pas sudah. Maka hakim tu sendiri boleh nikahkan hamba lelaki tersebut. Ni samalah macam perempuan nak kahwin tu. Perempuan minta pada pak dia untuk nikah, dia tak mau nikah. Dia pergi angkat kes ke hakim, hakim suruh paksa penghulu dia tu untuk nikahkan dia. Penghulu dah. Wali dia tu untuk menikahkan dia. Tak mau juga, barulah hakim tu boleh menikahkan perempuan tersebut. Sama je kes dia. Habis. Kemudian qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, dan jika berkahwin dengan izin penghulunya, penghulu bagi hamba, sahih gitu ya. Yani sah nikahnya. Nombor 2, yakni jika berkahwin ia hamba dengan izin penghulunya, penghulu hamba, maka sahihlah nikah itu. Intaha Sunan Al-Baihaqi jilid yang ke-7 muka surat 205. Habis. Kata kitab Kashfun Niqab kita, qala, dia kata musannif sahih.
Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa pernikahannya itu sah kerana berdasarkan perkara yang dapat difahami daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan habis titik. Hadis Nabi yang kata tadi itulah, iaitu kalau tak dapat izin daripada penghulu maka dia akan menjadi berzina. Berzina tak semestinya dijatuhkan hukuman hudud. Sebab di sini ada pengecualian. Setiap perkara yang berlaku zina tak semestinya dijatuhkan hukuman hudud. Antaranya inilah perkahwinan tidak sah, dia pun bersetubuh, tak dijatuhkan hukuman hudud walaupun dosa. Dikatakan sah pernikahan tersebut sehingga kan jikalau penghulu perempuan memberikan keizinan kepada hamba lelakinya untuk bernikah, kemudian hamba tersebut bernikah, maka sah pernikahannya meskipun perempuan tersebut tidak dikira ibarat atau ungkapannya dalam pernikahan. Oh, itu. Jadi sekarang ni kalau penghulu tadi perempuan, dia beri izin, kena minta izin tak? Kena minta izin, dia kata tadi. Sama ada penghulu itu perempuan atau penghulu tadi lelaki. Lepas tu kalau perempuan tu beri izin, maka sah tak pernikahannya? Sah pernikahannya. Walaupun nisbah perempuan tu tak dikira ungkapan sirah daripada perempuan tu dalam pernikahan. Tak kira, yang kira laki. Sebab tu yang beri izin ni biasa laki. Kerana perempuan tidak sah dari sudut ungkapan dia tu sendiri, sirah ungkapan izin itu untuk nikah pada hamba-hamba lelaki yang nak menikah, yang mana penghulu dia perempuan. Maka ketika itu sah, boleh dikira juga. Tu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah. Okey. Mana tadi? Jadi syarat untuk penghulu tadi beri izin. Okay. Seterusnya disyaratkan penghulu yang mengizinkan tersebut tidak berada dalam keadaan ihram. Jadi penghulu nak izinkan hamba lelaki tersebut untuk bernikah mestilah tidak dalam keadaan ihram. Tapi sekali dia kata, tengok walau bagaimanapun berlaku perbezaan pandangan ulama terhadap pensyaratan izinnya penghulu tersebut, sama ada perlu bebas daripada ihram ataupun tidak. Ada khilaf. Ada khilaf. Pandangan pertama Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam Tuhfatul Muhtaj, dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah dalam Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadhil Minhaj. Dia kata disyaratkan izinnya itu sah dengan mendapat keizinan daripada penghulu tersebut dalam keadaan diri penghulu tidak berihram. Itu pandangan pertama. Mestilah dalam keadaan tidak berihram. Pandangan kedua, tidak disyaratkan penghulu yang memberi keizinan bernikah tersebut berada dalam keadaan bebas ihram. Tak syarat. Bahkan berihram pun boleh. Hal ini kerana ilah dia memberikan keizinan tersebut bukannya termasuk dalam bab akad maupun mewakilkan orang lain. Beza kalau dia sendiri akadkan nikah ataupun dia sendiri bernikah ataupun dia mempunyai hak untuk menikahkan orang lain kemudian dia wakilkan kepada orang lain. Barulah di situ disyaratkan tidak dalam keadaan ihram. Harus penghulu memberikan keizinan secara mutlak. Keizinan untuk hamba tu bernikah lagu mana? Adakah perlu ta'yin dengan lafaz-lafaz tertentu seperti perempuan tertentu, mahar tertentu macam orang safih dulu, ataupun mutlak? Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa diharuskan bagi penghulu tersebut memberikan keizinan kepada hamba lelaki untuk bernikah secara mutlak. Mana? Tidak ditentukan perempuan mana, tidak ditentukan mahar mana, tak ada. Secara mutlak boleh menikah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa apabila penghulu memberikan keizinan secara mutlak, maka harus bagi hamba lelakinya tersebut bernikah dengan seorang perempuan hamba ataupun perempuan merdeka. Boleh. Bukannya tetap pada perempuan hamba saja, perempuan merdeka pun boleh nikah. Begitu juga harus bagi hamba lelaki tersebut bernikah dengan perempuan yang berada di negeri tersebut ataupun perempuan yang berada pada negeri lain. Di Terengganu ke, di Kelantan ke, boleh bebas. Walaupun begitu, Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Mughni bahawa harus bagi penghulunya menegah hamba lelakinya
mencari perempuan sebagai isterinya itu sehingga ke luar negeri. Jadi Syekh Khatib kata boleh dia tegah, boleh dia hadkan isteri itu yang dia nak pilih tu tempat mana nak menikah. Di Batu Rakit saja, jangan pilih hak lain. Kau kena Batu Rakit lah. Tapi Batu Rakit perempuan mana? Perempuan mana-mana pun tak apa. Harus penghulu memberikan keizinan bernikah dengan perempuan tertentu. Boleh juga. Soalan. Soalan apa? Topik dia 169. Betul? Watas. Dia kata meskipun perempuan tersebut tidak dikira ibarat. Tidak dikira ibarat? Mana? Atas. Maka sah pernikahannya meskipun perempuan tersebut tidak dikira ibarat ataupun ungkapannya dalam pernikahan. Ungkapan dalam pernikahan, jadi perempuan ni kan tak boleh terima nikah. Tapi dalam bab penghulu ni boleh. Dalam bab penghulu ni, sekarang ni keizinan ni bukan atas perempuan dalam bab menikahkan orang. Dalam bab menikahkan orang perempuan tidak ada hak untuk berizin. Biasanya laki, itu wali. Tapi dalam bab penghulu ataupun hamba, penghulu perempuan boleh beri izin. Walaupun ungkapan untuk berizin pernikahan untuk perempuan pada asalnya tak dikira. Tak dikira ibarat. Ibarat ni asal ungkapan tu lah. Sebab tu kita kata atau tu. Ibarat atau ungkapan. Ibarat tu ungkapan lah. Iaitu ungkapan untuk dalam pernikahan ni perempuan tak diambil kira pada asalnya. Jadi bab penghulu dengan hamba saja. Penghulu tu penghulu perempuan dikira izin dalam pernikahan tu walaupun perempuan. Asalnya beri izin ni ataupun apa-apa berkaitan dengan pernikahan untuk menikahkan orang ni orang lelaki, tak ada wali orang perempuan. Ni sekarang bukan bab wali, bab penghulu. Jadi penghulu beza sikit je bezanya. Iaitu penghulu, kalau penghulu tu perempuan, dia beri izin sah iktibar izin dia. Walaupun asalnya perempuan itu tidak dikira dari sudut izinnya ataupun apa-apa yang berkaitan ucapannya dalam pernikahan untuk mengizinkan dan untuk meneruskan pernikahan ketika selain daripada bab penghulu. Dalam bab penghulu boleh. Contohlah kalau pak dia tak bagi, mak dia beri izin. Mana boleh tak iktibar pernikahan tu. Tu. Mak dia beri izin anak dia perempuan tu menikah. Tak boleh. Dia mesti wali perempuan, wali laki. Tapi dalam bab penghulu lain cerita. Dalam bab penghulu boleh dia beri izin. Tu. Kemudian kata musannif harus mana tadi? Harus dia beri izin kepada perempuan tertentu mana yang nak nikah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menerangkan dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin bahawa harus bagi penghulunya itu mengaitkan izinnya itu dengan seorang perempuan tertentu. Mu kena nikah dengan orang Batu Rakit saja. Ataupun nikah dengan nama Fatimah, jangan nama lain. Contohlah. Ataupun kabilah tertentu. Mu kena menikah dengan Melayu je, jangan orang Cina. Ataupun negeri tertentu. Boleh semua. Apabila penghulu telah mengizinkannya secara khusus sedemikian, maka tidak boleh hamba lelaki tersebut bernikah dengan selain perempuan yang telah ditentukan itu. Tak boleh sebab dia hanya dapat keizinan secara khusus. Jadi untuk dalam bab penghulu ni boleh izin secara mutlak, boleh izin secara khusus. Beza dengan bab safi, izin secara mutlak tak boleh, kena izin secara khusus. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa dilarang berpindah kepada perempuan yang selain ditentukan penghulu itu adalah kerana meraihkan kata-kata penghulu tersebut. Ni illah. Illah kenapa kena ikut cakap penghulu? Kerana kena raih penghulu. Penghulu kan orang atasan kita. Kita khidmat pada dia. Jadi dia izin situ je lah. Termasuklah mak pak kita ke dan siapa-siapalah yang berada di atasan kita, kita nak ra'i pendapat dia dan ra'i apa yang dia izin, maka kita kena turut. Kalau betul dengan syarak. Kalau berbetulan dengan syarak lah. Kalau tak betulan dengan syarak, boleh langgar. Penghulu menarik semula izinnya dalam keadaan hamba lelakinya tidak mengetahuinya. Asalnya izin, boleh tarik balik. Dalam keadaan hamba tu tak tahu dan dia bernikah. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau penghulu menarik kembali keizinannya ke atas hamba lelakinya untuk bernikah dengan seorang perempuan, lalu hambanya bernikah tanpa mengetahui bahawa keizinannya telah ditarik semula, maka berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap sahnya pernikahan tersebut seperti mana berlaku perselisihan pandangan ulama dalam bab wakil. Wakil dulu yang kita bahas. Jadi wali ni memberi izin kepada Ahmad untuk menikahkan anak dia. Tiba-tiba tarik balik dalam keadaan dia menikah. Dalam keadaan tak tahu dia tarik balik. Maka sah ke tidak?
khilaf. Ada yang kata sah, ada yang kata tidak sah. Jadi kena kembali kepada bab wakil wali. Kita dah bahas di situ, sah dengan tidak sah khilaf. Perlu keizinan penghulu yang baru jika hamba lelakinya bernikah lain. Dia nak nikah lain. Perlu dah izin baru? Perlu izin baru. Syekh Adamili rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau penghulu telah bercerai dengan seorang isteri selepas pernikahan, jikalau penghulu telah bercerai, jikalau penghulu telah bercerai dengan seorang isteri selepas pernikahan yang diizinkan oleh penghulunya. Lain macam ni. Jikalau penghulu hamba lelaki telah bercerai dengan seorang isteri selepas pernikahan. Silap tu la'alla sawab jikalau hamba lelaki. Muju ada tak topik lah. Jikalau hamba lelaki telah bercerai dengan seorang isteri selepas pernikahan yang diizinkan oleh penghulunya, maka tidak boleh hamba lelaki tersebut, ni dia punya muqarinah dia. Maka hamba lelaki tersebut tidak boleh hamba lelaki tersebut bernikah dengan perempuan lain melainkan mendapat keizinan yang lain daripada penghulunya. Mana nak kahwin sampai 3 kali, 4 kali, mesti setiap nak kahwin itu perlu kepada izin penghulunya. Bolehkah hamba lelaki bernikah dengan perempuan yang telah ditolak bain? Tolak bain Syekh Adamili rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa hamba lelaki tidak boleh bernikah dengan perempuan yang telah diceraikannya sebagai tolak bain tanpa izin daripada penghulunya. Okey, sekarang ni contoh, hamba ni telah cerai isteri dia. Isteri dia tolak 3. Tolak bain lah, contoh. Lepas tu dia pun, isteri tadi tu pun dah menikah dengan orang lain, dah bersetubuh dengan orang lain, lepas tu cerai. Lepas tu dia tu nak nikah dengan kawan tu pula. Adakah kena minta izin? Adakah boleh bernikah? Dia pun kata tak boleh menikah dengan perempuan yang telah diceraikannya sebagai tolak bain tanpa izin daripada penghulu. Kena izin juga. Walaupun tu asal isteri dia dulu, dia pergi cerai talak 3 contohnya. Jadi tolak bain lah. Kena dia menikah orang lain dulu, setubuh orang lain dulu, dia nak nikah semula. Perlu juga izin penghulu tu. Bolehkah hamba lelaki merujuk perempuan yang telah ditolak raj'i tanpa izin penghulu? Syurga ni. Syekh Adamili rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa hamba lelaki yang hendak merujuk semula dengan perempuan yang telah diceraikannya sebagai tolak raj'i tanpa mendapat keizinan penghulu itu, berlaku perselisihan pandangan ulama berkaitannya. Mana sah ke tak rujuk. Jadi ada khilaf. Jadi ada yang kata tak payah meminta izin penghulu, terus rujuk, boleh. Ada yang kata kena minta izin penghulu juga untuk rujuk. Jadi khilaf. Ini tolak raj'i. Habis. Dia beza tolak raj'i, tolak bain senang. Tolak raj'i ni dia boleh rujuk semula. Tolak bain kena akad baru. Tu ya. Hamba lelaki bernikah lain tanpa izin penghulu kerana nikahnya yang pertama rosak. Pula dah. Hamba lelaki bernikah lain, dia asalnya penghulu izinkan nikah pertama tu, tapi nikah pertama tu rosak, dia pergi menikah lain tanpa izin penghulu. Boleh ataupun tidak. Syekh Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj bahawa jikalau seorang hamba lelaki bernikah sebagai nikah yang rosak, lalu dirinya bernikah lain tanpa izin penghulunya, maka berlaku perselisihan pandangan ulama terhadap sah atau tidak pernikahannya tersebut. Khilaf juga. Perselisihan pandangan ini berlaku atas persoalan keizinan penghulu untuk hamba yang bernikah itu sama ada nikah yang sahih atau fasad. Namun begitu, menurut pandangan yang sahih, keizinan penghulu tersebut tertakluk kepada pernikahan yang sahih sahaja. Okey, sekarang dia kata, jikalau seorang hamba lelaki bernikah sebagai nikah yang rosak. Rosak ni mana tak sah lah. Lalu dirinya bernikah lain. Okey, bila tak sah, dia nak nikah lain. Nikah lain tu tanpa izin penghulunya. Sah tak nikah yang kedua tanpa izin penghulu tu? Maka khilaf terhadap sah atau tidak pernikahan tersebut. Okey. Mahallul khilaf apa dia? Mahallul khilaf dia kata, perselisihan pandangan ini berlaku atas persoalan keizinan penghulu untuk hamba yang bernikah itu
sama ada nikah yang sahih atau fasad. Okey, sekarang ni penghulu nak izin kepada hamba, keizinan itu berlaku pada pernikahan yang sahih saja ke atau termasuk fasad? Termasuk fasad ni mana? Termasuk pernikahan yang tidak sah, yang fasad. Ataupun pernikahan yang sahih semata-mata. Jadi khilaf. Bila khilaf situ, maka berlaku khilaf jugalah. Perlu izin ke tak nikah yang satu lagi. Nikah yang satu lagi, yang kedua apabila nyata yang pertama tu nikahnya fasad. Jadi khilaf pula situ. Namun begitu menurut pandangan yang sahih, keizinan penghulu tersebut tertakluk kepada pernikahan yang sahih sahaja. Jadi menurut pandangan yang sahih, keizinan penghulu tertakluk kepada pernikahan yang sahih saja. Maknanya pernikahan yang kedua, untuk sahkan pernikahan dia itu perlu izin penghulu. Sebab pernikahan yang kedua tu pernikahan yang sahih, pernikahan yang sah. Pernikahan pertama tu pernikahan yang fasad. Habis, selesai. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan isi kahwinnya, isi kahwin hamba. Dan nafkahnya, nafkah hamba. Daripada usahanya, usaha hamba. Yang hasil kemudian daripada nikahnya, nikah hamba. Jadi mahar dia, nafkah dia nak beri kepada isteri nanti, hasil daripada usaha kerjanya selepas daripada nikah. Maka jika ada usahanya, usaha hamba itu diizin pada berniaga, maka diambil bagi keduanya itu. Bagi keduanya, kedua apa? Yakni bagi isi kahwin dan nafkah. Nombor 3 tu. Maka jika ada usahanya, usaha hamba, kerjanya, kerja hamba itu diizinkan pada berniaga, maka diambil bagi keduanya. Apa keduanya? Iaitu bagi isi kahwin, mahar dan nafkah, harta perniagaan daripada laba ni untung, dan kepala hartanya, yakni modal hartanya. Boleh berlaku. Boleh buat berlaku untuk beri nafkah dengan beri nafkah dan beri isi kahwin. Bila diizinkan untuk berniaga. Itu contoh saja, contoh perniagaan, contoh pekerjaan berniaga. Tak kisahlah tukang jahit ke apa ke, laba untung dia ke, modal ke, dia boleh buat untuk dia bayar nafkah dan sebagainya. Dan tiada harus bagi penghulu itu mengerasi akan hambanya, hamba penghulu atas berkahwin. Tak boleh paksa penghulu kahwin. Penghulu tidak boleh memaksa hamba untuk berkahwin, tak boleh. Dan tiada harus bagi penghulu hamba mengkahwinkan sahaya laki-laki yang kecil. Tak boleh juga penghulu mengahwinkan sahaya laki-laki yang masih budak. Dua benda lah. Tak boleh paksa hamba nikah, tak boleh menikahkan hamba lelaki yang masih kecil. Qala, penghulu tidak diharuskan memaksa hamba lelakinya bernikah. Kata musannif, tiada harus bagi penghulu itu mengerasi akan hambanya atas berkahwin. Syekh Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala telah menjelaskan dalam An-Najmul Wahhash fi Syarhil Minhaj bahawa berlaku perbezaan pandangan para ulama berkaitan keharusan seorang penghulu memaksa hamba lelakinya yang telah baligh untuk bernikah. Jadi khilaf. Tadi kalau untuk budak kecil tak boleh. Ni untuk baligh, maksa dia nikah boleh ke tak? Khilaf. Pandangan dalam kitab kita tak boleh. Pandangan azhar. Mana pandangan kitab kita ni pandangan azhar? Pandangan azhar, tidak diharuskan bagi penghulu untuk memaksa hambanya bernikah dengan orang lain. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu ta'ala telah menyatakan dalam Mughnil Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj, bahawa hamba yang dimaksudkan di sini ialah selain hamba mukatab dan selain hamba muba'ad. Selain mukatab dan selain muba'ad. Mana apa? Tinggal lagi. Hamba dia panggil riqun. Hamba yang semata-mata hamba. Hamba yang semata-mata hamba. Tak ada qaid hamba apa. Dia hamba semata-mata hamba. Dia panggil bahasa Arab riqun. Bukan mukatab, bukan diakadkan sebagai bebas untuk merdeka, bahkan bukan juga muba'ab. Muba'ab ni separuh merdeka, separuh hamba. Bukan itu sahaja, bahkan tidak boleh memaksa perkara tersebut meskipun hambanya kanak-kanak sekalipun. Itu nanti akan datang. Syekh Ad-Damiri rahimahullah dan Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menyebutkan bahawa hal ini berlaku kerana hamba lelaki tersebut memiliki hak untuk membatalkan pernikahan tersebut melalui talak dan perceraian. Itu illah dia. Kenapa dia
kenapa tidak boleh penghulu memaksa nikah? Sebab sebab hamba lelaki bila dah bernikah, dia ada hak untuk membatalkan pernikahan melalui cerai. Dia boleh cerai isteri dia macam biasa. Tak tertakluk dah pada penghulu waktu tu. Oleh itu, bagaimana penghulu boleh memaksa ke atas seseorang yang memiliki hak untuk membatalkan pernikahannya melalui perceraian, sedangkan penghulu tersebut tidak memiliki manfaat budu'. Budu' apa dia? Farasnya si hamba lelaki. Okey, budu'. Budu' ni istilah dalam kaedah fiqh, al-aslu fil bud'i at-tahrim. Asal pada budu'. Budu' ni faras, ialah haram. Melainkan dengan akad. Akad jadi halal. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i, nak menikah ni dia ketat sikit. Dia mesti semajlis dan sebagainya. Sebab tu tak sah itu kalau online. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Tak boleh. Dia kena semajlis juga. Jadi sekarang ni, kalau penghulu tu ada hamba perempuan, ada hak budu', hak faras perempuan tu. Hamba perempuan tu. Ada. Sebab tu boleh bersetubuh. Tapi hamba lelaki tak boleh. Hamba lelaki tak ada. Tak ada hak bagi penghulu terhadap faras hamba perempuan. Tak boleh. Hamba perempuan pula. Hamba lelaki tak boleh. Kalau hamba perempuan, ya betul. Hamba perempuan boleh sebab dia boleh jimak dengan dia. Sebab tu boleh setubuh. Hamba lelaki tak boleh. Saya saja nak setubuh dengan dia. Tak boleh. Tak ada hak budu'. Ini merupakan pandangan jadid Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan pandangan ini juga disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Pandangan kedua, pandangan qadim. Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala dan Imam Malik rahimahullah ta'ala dia kata, harus bagi penghulu memaksa hambanya untuk bernikah atas jalan ikrah, iaitu paksaan. Macam waliyah, wali mujbir. Hal ini berlaku kerana hamba lelaki tersebut dimiliki. Itu illah dia. Kerana hamba tersebut mamluk, dimiliki. Bila dimiliki, ikut penghulu dia nak buat apa. Maka hamba lelaki tersebut sama statusnya seperti hamba perempuan. Hamba perempuan pun mamlukun, boleh dipaksa untuk bernikah. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syirbini rahimahullah telah menjelaskan dalam Mughni bahawa pandangan ini berlaku seperti mana memaksa hamba perempuan bernikah dari sudut kebolehan dan keharusan ijbar. Kalau hamba perempuan kita tak kisah, sebab memang boleh. Tapi hamba lelaki pun ada khilaf. Kalau hamba lelaki ada khilaf. Pandangan yang azhar, pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kerana penghulu tidak ada hak budu' ke atas hamba lelaki, dan hamba lelaki ada hak untuk menceraikan isterinya selepas menikah. Tu illah dia. Jadi illah tu boleh kita tahu. Menurut pandangan B, berdasarkan pandangan B yang kita utara tadi, haruskah penghulu memaksa hamba lelakinya melafazkan qabul nikah? Okey, pendapat B kata apa tadi? Boleh untuk paksa hamba nikah. Sekarang ni atas pandangan B, kalau atas pandangan A tak ada masalah dah, tak ada isu dah. Atas pandangan B, haruskah penghulu memaksa hamba lelakinya melafazkan qabul nikah? Boleh tak dia paksakan hamba lelakinya melafazkan qabul nikah? Sedangkan kalau ikutkan penghulu yang kena. Okey. Khilaf. Berlaku perselisihan pandangan ulama sama ada diharuskan bagi penghulu untuk memaksa hamba lelakinya melafazkan qabul nikah ataupun tidak, khilaf. Pandangan pertama, Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu ta'ala dia kata, apabila kita berpandangan bahawa harus untuk memaksa hamba lelaki bernikah, maka harus bagi penghulu juga menerima, yakni mengkabulkan pernikahan bagi hambanya yang telah baligh. Bukan itu sahaja, bahkan penghulu juga harus memaksa hamba lelakinya untuk mengkabulkan pernikahannya. Boleh, pandangan pertama. Oleh itu sah pernikahannya dengan cara tersebut menurut pandangan yang mengharuskan penghulu memaksa hambanya untuk bernikah. Okey, pandangan pertama. Pengarang At-Tahdzib oleh Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala, dan pengarang At-Tatimah Imam Al-Isnawi rahimahullahu taala. Dia kata memaksa hamba lelaki untuk mengkabulkan pernikahan itu tidak sah. Gitu ya noktah. At-Tahdzib Imam Al-Baghawi, At-Tatimah Imam Isnawi. Imam Isnawi rahimahullahu taala salah seorang ulama yang kuat, sangat kuat mengkritik Imam Nawawi. Sangat kuat mengkritik Imam An-Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kritik semua Isnawi. Jadi orang yang suka kritik ni memang sinonim lah dengan Isnawi ni. Dengan Imam Isnawi rahimahullahu ta'ala. Hatta dalam kitab-kitab usul fiqh pun dia banyak yang mengkritik, banyak juga yang mengkritik ibarat-ibarat ulama yang tak kena aja bagi dia. Tu. Ada satu kitab syarah Alfiyah Ibn Malik, yang mana syarah tu 2 jilid tak silap, 2 jilid atau 3 jilid. Dia cara syarah itu cara dia kritik saja.
Kritik saja Alfiyah bin Malik tu. Jadi bolehlah kita cari dan beli kitab tu supaya kita tengok kritikan tu lagu mana. Kena belajar juga cara kritik orang ni. Cuma tak tahulah kritik itu lagu mana. Tak tahu, tak pernah baca ni. Tu. Jadi kritik saja pada awal apa habis. Syarah itu cara kritik. Kritik saja. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dah baca dah. Okay. Hukum penghulu memaksa hamba lelakinya yang masih kecil untuk bernikah. Kata musannif, tiada harus bagi penghulunya mengkahwinkan sahaya laki-laki yang kecil. Berlaku perbezaan pandangan al-ashab asy-syafi'iyah. Bila kata al-ashab asy-syafi'iyah, mana orang yang mengistinbat hukum daripada qawaid, kaedah-kaedah Imam Syafi'i. Dia tidak mengistinbat secara langsung Quran hadis. Bila istinbat Quran langsung pada Quran hadis dipanggil mujtahid mutlak. Dia kata khilaf berkenaan dengan satu lagi al-ashab asy-syafi'iyah, kalau dia menyatakan pandangan itu dia panggil wajhun. Kalau dua pandangan wajhani, kalau banyak pandangan aujuh. Gitu. Jadi kalau ada jumpa kitab-kitab mazhab Syafi'i baca-baca wajhani. Mana wajhani? Dua pandangan ashab. Begitu. Berkenaan dengan keharusan penghulu memaksa hamba lelakinya yang masih kecil untuk bernikah. Jadi maknanya ada khilaf juga. Boleh ke tak penghulu memaksa hamba lelaki yang kecil, yang budak-budak ni untuk bernikah. Khilaf. Kata musannif habis. Selesai. Pandangan pertama, tariq pertama. Dia satu lagi dalam kitab Al-Majmu' ada namanya tariq. Tariq ni ialah cara jawapan pandangan ashab. Tariq yang pertama. Tariq pertama ni dalam kurungan tariq yang azhar. Mana tariq inilah tariq yang paling kuat. Terdapat dua pandangan. Tariq yang pertama ni ada khilaf ulama. Pendapat pertama, boleh memaksa hamba lelakinya yang belum baligh untuk bernikah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, tidak boleh memaksa hamba lelakinya yang belum baligh untuk bernikah. Oleh sebab itu, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala telah menyebutkannya dalam Minhajul Talibin wa Umdatul Muftin secara mutlak, yakni tidak boleh penghulu memaksa hamba lelakinya bernikah sama ada hambanya tersebut sudah baligh ataupun sebaliknya. Sebaliknya mana tidak baligh, mana budak-budak. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah menyokong pandangan ini dalam Mughni. Itu tariq pertama ada khilaf. Tariq kedua ni tak ada khilaf. Tidak berlaku perselisihan pandangan ulama bahawa harus penghulu memaksa hamba lelakinya yang belum baligh untuk bernikah dengan perempuan lain kerana melihat hambanya itu masih kecil. Boleh. Tariq yang pertama, yang kedua tak ada khilaf, kata boleh. Tariq yang kedua ada khilaf. Yang khilaf ni pula yang mu'tamad nombor dua. Yang mu'tamad nombor dua, iaitu tak boleh paksa hamba lelaki yang belum baligh untuk bernikah. Macam kitab Syekh Daud kita ni. Namun begitu, perkara ini tidak boleh berlaku jikalau hamba lelakinya tersebut sudah dewasa. Kalau dewasa tak boleh lah. Tak boleh nak paksa. Kalau kecil, boleh. Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah telah menyatakan dalam Mughni bahawa pandangan ini bersamaan dan muafakat dengan zahir nas dan pandangan kebanyakan ulama Iraq. Ini biasa Iraqiyin, Basriyin, itu adalah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Qala al-Iraqiyun, kata ulama Iraq, kata ulama Basrah, gitu. Bukan itu sahaja, bahkan pandangan ini juga dapat difahami daripada ibarat Imam Ar-Rafi'i rahimahullah dalam bab At-Tahlil dan Ar-Rida. Ar-Ridha' silap. Dal tu titik bawah tu makna dhat. Ar-Ridha' susuan. Yang mengatakan bahawa ini merupakan pandangan kuat dalam mazhab untuk menikah.